Assalamualaikum, hi, welcome back to Eno Production YouTube channel. Jadi, aku nak ucapkan selamat Hari Raya. Walaupun korang dah tengok video-video raya kita orang, aku still nak ucapkan selamat Hari Raya. Minta maaf kalau sebelum ni aku ke tim-tim Eno Production ada terkasar bahasa, salah gurau, salah edit video ke, ambil gambar tak cantik ke. Korang halalkan je lah kan. Okay, setelah sebulan aku berpuasa daripada buat video, jadi aku nak buat comeback lah. Dan untuk video-video yang akan aku buat lepas-lepas ni, aku akan review dan share dengan korang movie-movie yang aku rasa interesting dan sangat dekat di hati aku. Aku nak share dengan korang lah. Dan aku harap korang tengoklah movie ni kan. Kita pun bukan boleh buat apa, duduk rumah je kan. So janganlah keluar, duduklah rumah tengok movie. Korang tengok movie aku suggest ni, sebab movie aku suggest ni tak pernah tak best. Okay, first movie aku nak review, yang aku nak share dengan korang adalah movie ni. So you have a boyfriend? No. Who needs it? We're young, might as well have fun while we can. Wait. What happens if you fall in love? You don't believe that, do you? What? It's love, it's not Santa Claus. What I want, you got, and it might be hard to handle. I think it's official. I'm in love with Summer. I love how she makes me feel. Did you ever even have a boyfriend? Of course. What happened? Why didn't they work out? What always happens? Life. So get over her. I don't want to get over her. I want to get her back. Macam yang korang tengok tadi tu, aku nak share movie tu dengan korang. 500 Days of Summer. Cerita ni keluar tahun 2009. Time tu aku sekolah lagi, Mat. Tapi aku tengok cerita ni dekat TV. Dan sejak PKP yang dah keberapa kali ni, aku tengok baliklah cerita ni. Dan cerita ni, pada mula aku tengok cerita ni, dia mengajar aku tentang suatu benda yang lain. Dan recently, bila aku tengok balik cerita ni, dia ajar aku benda yang lain. Dan setiap kali aku tengok balik cerita ni, ada benda baru yang dia ajar aku. Okey, aku nak kenalkan korang dengan pelakon-pelakon cerita ni dulu. Ada dua orang pelakon utama dia. Yang pertama, Joseph Gordon-Levitt. Dia ni berlakon cerita Third Rock from the Sun, cerita Don John, kalau korang suka tengok cerita Don John. Lepas tu dia punya protagonis kedua, Zooey Deschanel. Zooey Deschanel ni dia berlakon cerita New Girl, kalau korang tengok sitcom New Girl. And then dia punya pengarah adalah salah seorang pengarah yang aku minat juga, Mark Webb. Mark Webb ni dia pengarah cerita The Amazing Spider-Man. Aku tak ada patung Spider-Man lagi. Tapi Mark Webb ni dia arahkan The Amazing Spider-Man 2 dengan 3, tak silap aku. Okay, movie ni dia dapat rating oleh Rotten Tomatoes banyak 85%. Agak tinggi kat sebenarnya. So tapi penerimaan publik dekat movie ni sikit bercampur bau lah. Ada yang suka, ada yang tak suka. Tapi aku suka, peduli apa lah orang cakap tak suka, lantak dia orang lah. Okay, aku nak ceritakan pasal watak lelaki tu, watak Tom. Watak Tom ni seorang yang romantik. Dia seorang yang dia ada idea dia sendiri tentang cinta, apa itu cinta, dan dia punya idea tentang the one. Dia sangat-sangat dia dibesarkan sebenarnya dengan momokkan cerita-cerita cinta zaman-zaman dulu, kemudian lagu-lagu cinta daripada British macam The Beatles, macam The Smiths, kalau korang biasa dengar. Kemudian dia juga someone yang pada aku dia tak tahu apa yang dia nak dalam perhubungan tu. I think technically the girl of my dreams would probably have like a really bodacious rack, maybe different hair. Probably, she'd probably be a little more into sports. But truthfully, Robin's better than the girl of my dreams. She's real. Dalam scene tu, dia tak boleh nak ceritakan dekat kita apa ideal woman dia. Siapa yang dia rasa terbaik untuk dirinya. Dia tak boleh cakap sebab dia dah ada idea sendiri dalam kepala otak dia dan dengan apa relationship yang dia nak. Kemudian dia punya lawan dia pula, dia punya sparring partner pula adalah Summer, lakonan Zooey Deschanel tadi. Dia seorang yang sangat-sangat skeptik. Kenapa dia skeptik? Sebab dia dibesarkan dalam keluarga yang berpecah belah. Mak ayah dia bercerai dan dia hilang kepercayaan dalam mana kata cinta tu. So dia tak percaya dekat benda-benda macam tu. Dan dia seorang yang pada mula-mula cerita ni dia tak nak
ada relationship yang serius. Dia cakap awal-awal dengan Tom masa tu. Dia tak nak ada relationship yang serius. Tapi dia end up kahwin. Itu yang broken mama tu. You never wanted to be anybody's girlfriend and now you're somebody's wife. I mean, it doesn't make sense. It just happened. Right, but that's what I don't understand. What just happened? I just woke up one day and I knew. Knew what? What I was never sure of with you. Okay, kenapa aku cakap cerita ni best? Sebab pada aku personally cerita ni dia mendewasakan aku. Aku pernah ada dalam satu period dalam hidup aku di mana aku sama macam Tom. Aku sangat-sangat mengidolakan seseorang sampailah aku terlupa orang sekeliling aku. Cerita ni juga mengajar aku tentang apa yang kita perlu buat untuk faham apa itu erti cinta. Cinta ni juga sebenarnya dia menunjukkan bahawa dalam dunia ni tak wujud pun apa kita panggil perfect girl. You know what sucks? Realizing that everything you believe in is complete and utter bullshit sucks. What do you mean? You know, destiny and soulmates, true love, and all that childhood fairy tale. It was meant to be. And I just kept thinking, Tom was right. No. Yeah, I did. It just wasn't me that you were right about. Dalam cerita ni juga, dia mengajar kita yang setiap relationship yang kita lalui, tak kisahlah berakhir dengan perkahwinan ataupun dengan putus tengah jalan ataupun perceraian, dia akan mengajar kita banyak benda. Macam yang Tom belajar. Dia merupakan seorang penulis kad. Dia tulis benda-benda yang dekat kad yang selalu kita beli dekat Maiden tu, yang kita nak bagi kat orang tu. Tapi sekarang dah tak ada lah. Aku tak tahulah korang sempat ke tak baca Menatang-Natang tu. Dia antara orang yang tulis tu lah, dalam karakter tu lah. Dia tulis benda tu. Kat situ dia simboliskan di mana kita ni tak boleh nak ekspreskan apa yang kita nak cakap. Kita kena bagi kad dekat orang dan kad tu dah siap ditulis oleh orang lain. Happy Valentine's Day, sweetheart. I love you. That's sweet. Ain't love grand? This is exactly what I'm talking about. What does that even mean? Love. It's these cards. And the movies and the pop songs, they're to blame for all the lies. And the heartache. Everything. And we're responsible. I'm responsible. I think we do a bad thing here. People should be able to say how they feel. How they really feel, not, you know, some words that some strangers put in their mouths. Words like love. Cerita ni juga mengajar aku di mana every relationship yang kita lalui, tak kisahlah dia berakhir dengan perkahwinan ataupun putus di tengah jalan ataupun berakhir dengan perceraian. Setiap relationship ni dia mengajar kita, dia membesarkan kita, mendewasakan kita. Sebagai contoh, bila Tom putus, dia dapat grow, dia dapat kejar betul-betul cita-cita dia sebagai seorang arkitek. Dalam cerita ni, dia merupakan seorang penulis. Dia bekerja sebagai seorang penulis kad dan dia rasa dia tak puas bekerja sebagai apa yang dia buat sekarang. Dan dia rasa dengan perhubungan dia dengan Summer tu dapat memuaskan diri dia, dapat fulfill dia punya purpose of life. Tapi dia silap bila Summer move on, kahwin dengan orang lain, dia rasa lost. Dan dekat situ dia jumpa diri dia sendiri, dia jumpa diri dia balik dan dia cuba kejar impian sebenar dia untuk menjadi arkitek. Okay, lagi satu, aku rasa the idea of the one is something yang berat sebelah. Sebab apa? Kita akan meletakkan that person, orang tu dekat satu pedestal yang tinggi. For that, aku rasa idea ni berat sebelah sebab kita akan letak expectation yang tinggi dekat orang tu. Sebab kita mengharapkan orang tu untuk jadi macam ni. Tapi sebenarnya orang tu macam tu. Dan kita meletakkan kesempurnaan dia dan kita mengharapkan kesempurnaan dia tu terlalu tinggi. Sampaikan bila dia buat silap sikit je, itu yang jadi kacau bilau tu, Mat.
And satu lagi benda yang aku nak share dengan korang, antara scene favourite aku adalah scene di mana Tom dia jumpa balik sama dekat apartmen dia. Kat situ scene tu dia ada dua scene dalam satu scene. Sama cakap macam tu lah. Kat situ dia ada expectation versus reality. Expectation ni apa yang kita jangkakan. Tom dia pergi balik jumpa sama dekat apartmen dia untuk macam makan-makan lah. Lepas tu dia dah ada expectation dalam kepala otak dia apa yang akan berlaku daripada start sampai habis. Tapi in reality benda lain yang berlaku. Kita sebagai viewer hanya menonton movie ni dari perspektif Tom saja. Dan dalam mana-mana situasi, kalau kita hanya melihat apa-apa situasi melalui satu point of view saja, kita akan bias untuk memihak hanya satu pihak saja. Dan aku rasa the maker of this movie nak kita bersimpati dengan Tom, nak kita rasa apa yang Tom rasa, dan diorang juga nak kita faham apa yang Tom lalui sepanjang 500 hari mengenali dan melupakan sama. Biasanya mana-mana arkitek atau pelukis, diorang akan dapat bayangkan apa yang diorang nak design dan apa yang diorang nak lukis. Dan Tom sebagai seorang arkitek dan pelukis, dia dah bayangkan apa yang dia nak dalam scene expectation tu. Tom dia nak diorang kembali semula. Dan dalam scene reality pula, apa yang Tom nak tu tak dapat, apa yang diharapkan tu tak dapat. Bila end up akhirnya dia dapat tahu yang sama dah pun menjadi tunangan kepada orang lain. Dalam scene tu kita boleh nampak yang sebenarnya setiap benda yang berlaku kita mesti dah expect, kita mesti dah macam kita dah dapat plan. Okey, contoh macam hari ni aku nak pergi kerja, aku nak start kereta, lepas tu jalan. Tapi in reality aku start kereta tak menyala bateri kong. Macam itulah. Kemudian satu lagi benda yang aku nak highlightkan dekat sini is something yang aku rasa sangat movie-movie romcom yang lain bukan tak ada, kurang ketengahkan adalah the idea of love dengan the true feeling of love tu dua benda yang berbeza. The idea of love is something yang korang nak, dia melibatkan nafsu, dia melibatkan soal hati dan perasaan korang nak macam tu. Tapi sebenarnya perasaan korang adalah benda lain. Sebagai contoh macam Tom dengan Sama daripada awal lagi dia dah cakap yang dia tak nak ada apa-apa serious relationship dengan Tom. Dan Tom tak ambil peduli benda tu, dan dia teruskan cuba juga mengejar cinta sama. And end up dia kecewa. Tuntasnya, apa yang aku nak summarizekan pasal movie ni, going into a relationship, korang kena tahu apa yang korang nak, dan korang kena faham juga apa yang pasangan korang nak. Sebagai contoh, dari awal lagi Sama dah bagi tahu dekat Tom yang dia tak nak apa-apa serious relationship. Walaupun dalam movie ni dia orang pergi IKEA sama-sama kan, shopping barang rumah sama-sama kan. Walaupun dia orang share interest yang sama kan, dia orang minat benda-benda yang sama, tapi itu tak bermakna relationship tu akan berakhir dengan kebahagiaan. Dan yang kedua, dealing with breakup. Bila korang putus cinta, korang kena ada support system yang bagus. Sebagai contoh macam Tom dia ada support system, kawan-kawan dia, adik dia kelakar kan. Adik dia kelakar, korang kena tengok cerita ni. Dan korang kena tengok balik relationship yang korang dah lalui tu, apa benda yang bagus dan benda yang buruk dalam tu. Korang kena belajar balik, korang kena ulang kaji balik. Sebab apa? Mana yang tahu jodoh kan, ada jodoh yang lain, korang boleh perbaiki hubungan korang dengan past relationship yang korang ada. Dan kita juga kena tahu the difference between, macam aku cakap tadi, the idea of love dengan the feeling of love. Tu dua benda berbeza. Idea of love ni adalah apa yang korang impikan, apa yang korang nak. Kita semua nak benda yang baik-baik dalam hubungan kita. Dan feeling of love ni pada aku apa yang korang kena usahakan sama-sama untuk setiap perhubungan korang berjalan dengan baik. Aku tak boleh nak cakap pasal benda tu, aku pun single lagi. Itu je yang aku nak kongsikan pasal movie ni. Aku harap korang boleh tengok movie ni nanti. Nanti aku letaklah link kat mana korang boleh tengok. Sekarang ni movie ni tak ada lagi dekat Netflix Malaysia. Yang aku tahu dia ada dekat Netflix Sweden.
Kalau korang nak tengok, korang boleh tengok Netflix Sweden pakai VPN. Aku tak sponsor mana-mana VPN. Korang pandai-pandai lah buat sendiri kalau korang nak tengok. Tapi aku akan letak link lah korang nak tengok nanti. Jadi itu saja 500 Days of Summer aku nak share dengan korang. So korang boleh komen kat bawah korang nak aku review cerita apa lepas ni. Kalau aku tengok aku review. Kalau tak ada lah, suruh orang lain lah review. Okay, itu je. Assalamualaikum, bye bye.